Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sebelum saya share mengenai, topik ataupun, konten, semasa kelas basic, okey, yang saya kongsikan. Okey, so untuk, kelas intermediate ni, akan ada tajuk kepala maksud dan pemetakan, okey, had jalan mati, ada access, ada mean of egress, okey, jalan keluar keselamatan, alright, so dan ada, nak kira dead end apa semualah. Okey, itu untuk yang stand alone. Okey, untuk stand alone. Tapi siapa yang ambil yang full package, keempat-empat tajuk ni dia ambil satu kali full package, dia akan dapat satu lagi slot bonus iaitu, sistem aktif. Alright. So untuk yang intermediate yang pertama ni, course yang pertama, kita akan belajar, kita akan berkongsi mengenai kumpulan maksud dan pemetakan. Okey, apa yang kita akan kongsikan di dalam kelas ini nanti. Okey, yang pertama kita sebelum nak design, okey, perkara yang paling penting sekali adalah kita kena tahu apa kita nak bina. Okey, adakah sekolah, adakah pejabat, okey. Tak kisahlah apa nak bina, itu adalah perkara pertama sekali. Kita kena tahu dulu bangunan apa yang kita nak bina. Right? Ini dah tanya ketetapan kumpulan maksud ni. Okey, kat mana nak refer adalah di dalam jadual kelima. Okey, di jadual kelima ni dia dah ada 8 purpose group. Okey, kita kena pilih lah. Kita nak bina hospital atau di bawah institusional. Alright, nak bina apartmen, di bawah kediaman lain. Alright, boleh nanti kita akan go through satu-satu. Macam mana kita nak tetapkan kalau suatu bangunan tu memang satu purpose group, okey senang, pejabat ke, sekolah ke, straightforward. Macam mana kalau dia mixed development, nak force under mana, alright? So kita akan share nanti dalam kelas. Alright, so dekat Malaysia ni juga kita boleh tengok, okey, sebenarnya kita ni ikut American English ke ataupun British English dari segi tingkat. Dimulakan dengan ground floor ke first floor. Okey, nanti kita dalam kelas kita akan reveal. Alright, okey, dalam MS juga ada. Okey, ada cerita mengenai jadual kelima ni. Okey, dah siap bagi contoh sekali. Okey, untuk small residential, apa benda contoh dia. Alright, untuk office, apa dia. Okey, so kita akan go through semua ni. Ini adalah proses yang paling penting. Okey, sebelum bina suatu bangunan. Sebelum kita tengok kepada kepulauan-kepulauan lain. Okey, ini perkara pokok dia. Okey, sebab nanti bila kita dah tahu nak bina apa, barulah kita boleh tahu berapa DN dia nak design. Okey, berapa travel distance dia, apa sistem dia perlukan. Itu next. Ini adalah perkara utama yang kita perlu decide dulu sebelum kita pergi next chapter ataupun kepulauan-kepulauan lain. Okey, so dalam okupansi karakteristik ni pun kita kena tengok. Okey, macam mana dia falls under mana. Okey, adakah sleeping risk, okey, familiar ke tak familiar, right? Nanti kita akan go through. Okay. Lepas tu kita dah settle masuk, dah faham nanti dah macam mana nak letakkan sesuatu kumpulan maksud tu, kita akan pergi next. Next topik itu adalah mengenai pemetakan. Okey, pemetakan. Okey, pemetakan ni isu ni banyak. Alright. Apa itu pemetakan, kita akan tengok dari segi maksud dia. Alright. Lepas tu tujuan, apa tujuan pemetakan. Alright. Secara umumnya kita boleh tahu adalah untuk mengendong, mengawal, menyekat. Okay, sebagai benteng juga kepada anggota bomba. Okey, dan sebagai penghuni, okey, pelindung kepada penghuni bangunanlah untuk menyelamatkan diri. Dan lagi satu adalah dari segi untuk mengasingkan kawasan risiko. Alright, nanti kita akan pergi satu-satu ni. Okey, kat mana nanti kita akan nampak tujuan-tujuan ini. Okey, kat mana nanti. Okay, lepas tu dari segi faktor. Apa faktor yang menyumbang, okey, yang beri kesan kepada pemetakan tu. Okey, kita tengok ada dari segi beban pendudukan, kategori bangunan, beban api, ketinggian, sistem apa ada, itu semua akan menyumbang kepada kesan kepada pemetakan. Right? Lepas tu kita akan tengok macam mana nak tentukan had pengukuran pemetakan pula. Okey, based on apa? Okey. So kita akan pergi one by one. Okey. Lepas tu keadaan mana yang memerlukan pemetakan? Kita akan tengok nanti. Okey, masa bila clause ni diperlukan. Ni clause ni cakap ini, clause ni cakap ini. Okey. So kita akan refer kat mana clause-clause yang terlibat ni dan macam mana nak implement dia. Okey. Right. Itu saja untuk pemetakan, tapi sebenarnya skop dia ni panjang. Okey, ini saya bagi secara overview apa yang kita akan belajar dalam tu. Nak tahu dengan detail,
kita join kelas ni, kita akan tahulah, saya akan buat sharing tu, dalam 2 jam insya-Allah kelas kita akan, settle lah. Okey, yang session sikit je, tapi dia akan ambil masa lebih kurang 2 jam. Okey, ada jugalah kadang-kadang soalan banyak, dia pergi ke 2 jam setengah lah. Tapi insya-Allah dalam 2 jam tu kita boleh settle. Okey, kita jumpa nanti, di dalam, kelas intermediate, alright? Jangan lupa siri 2 dah keluar, boleh klik dekat link di bahagian komen. Boleh, daftar. Alright, itu saja, kita jumpa nanti dalam kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.